Baik, saingan yang kita mungkin ada yang menjangkakan dan ada juga yang kecewa. Apapun, JDT meraih kejuaraan dominasi keseluruhannya untuk musim 2022 selepas mereka menewaskan pasukan Selangor di pentas akhir Piala Malaysia dengan keputusan 2-1. Dan kita akan saksikan keseluruhannya, rangkuman dan juga perbincangan lanjut selepas tawat aksi yang penuh mendebarkan. Dan okey, sementara itu kepada anda terus bersama kami, terima kasih. Nadi Bola sentiasa setia bersama dengan anda. Ini merupakan pentas akhir juga untuk Nadi Bola untuk menutup tirai saingan bola sepak Malaysia selepas 3 kemudian inilah Piala Malaysia yang telah pun dinoktakan untuk kejuaraan kali ketiga buat pasukan JDT selepas 2017, 2019 dan yang terbaru edisi 2022. Aksi yang cukup menarik dan sebelum saya nak kenalkan siapa bersama dengan saya, kita nak saksikan menariknya aksi terutama dalam separuh masa yang pertama. Kita memperkatakan mengenai pasukan Selangor walaupun mereka tewas, tetapi permulaan yang cukup menarik dengan intensiti yang cukup tinggi. Mereka datang dengan percubaan dengan high pressing. Di awal-awal permainan sudah ada percubaan peluang terutama dari Harrison Kayon dalam kedudukan yang terbaik. Dia berdepan dengan ada 3 pemain, 3 pertahanan, tetapi kedudukannya ini telah memberikan ruang dan pada penghujung separuh masa yang pertama, sepakan penalti ini yang telah pun memberikan keceriaan kepada keseluruhan pasukan dan juga ke semua penyokong merah kuning yang nantikan detik ini. Mereka beraksi dengan cukup cemerlang, 1-0 untuk Selangor. Harrison Kayon yang telah membuktikan dia antara penyerang yang berbisa dan individu yang memainkan peranan penting di depan untuk pasukan Selangor. Tapi sebelum tamatnya menuju bilik persalinan untuk JDT, mereka terus memberikan asakan demi asakan dan gol penyaman itu hadir di penghujung, betul-betul di penghujung separuh masa pertama, bermula dengan sepakan penjuru tandukan Bergson. Apa yang lebih penting ialah jaringan ini, jaringan yang melegakan untuk JDT. Setidak-tidaknya mereka terus memberikan aksi dan mengubah tempo permainan pasukan Selangor. Satu sama di babak yang pertama, kemudian di separuh masa yang kedua ada perbezaan sedikit untuk pasukan Selangor kerana JDT datang dengan tempo yang berbeza dan gol cantik dari Forestieri pada minit ke-59 telah pun mengubah segala-galanya cerita aksi akhir untuk Piala Malaysia 2022. Jaringan minit ke-59, 2-1 untuk JDT mendahului pasukan Selangor. Adalah bermulanya dari serangan balas pantas. 2 percubaan awal daripada Bergson diselamatkan oleh Azan, kemudian follow up itu menyebabkan gol terhasil. Dan selepas itu beberapa lagi percubaan, dan ini antara gerak perlahan bagaimana jaringan yang saya katakan pada awalnya. Bergson melepaskan ribatan, berjaya diselamatkan, tetapi kedudukan Forestieri itu adalah kedudukan yang terbaik. Gagal dikeluarkan pertahanan Selangor dan muktamadnya 2-1 kekal untuk membawa JDT menjulang Piala Malaysia kali ketiga. Baik, nah sebelum perkenalkan dah nampak pun segala jelas Abang Asmawi Bakiri. Mawi, terima kasih bang. Okey. Mawi pun sibuk sentiasa mengikuti perkembangan daripada awal bang. Tetapi sebelum kita nak cerita apa yang berlaku sepanjang perlawanan ni bang, bermula separuh masa pertama, mungkin juga saya juga tak menjangkakan Selangor boleh datang beraksi dengan high pressing, mampu untuk mengawal tempo. Mereka mengawal tempo JDT. Betul, Lan, saya setuju. Dan jangkaan tu pun memang berlaku dengan tepat untuk pasukan Selangor. Perencanaan, plan, taktikal, battle antara pemain-pemain dan battle kawasan, zon kawasan tu Selangor all the way lead. Dan mereka menang, menguasai hampir keseluruhan. Dan mereka dapat gol dulu. Dan baru JDT masuk. So dekat sinilah sebenarnya gambaran awal agak mengejutkan. Kerana pada saya tengok mereka menguasai, it's not panggil menguasai pun, tetapi lebih kepada battle, satu lawan satu, head to head, kawasan, zon semua tu Selangor menang. Dan sebenarnya kalau nak ikut separuh masa pertama atau separuh masa kedua tu, separuh masa pertama tu sepatutnya Selangor ada sekurang-kurangnya 2 jaringan yang boleh dapat dan dihasilkan.
dan boleh menang kalau berterusan, dan itu menyebabkan mereka tewas pada malam ini. Ya. 2 gol itu tidak dapat dihasilkan. Ya. Baik, buat JDT, kemenangan hari ini adalah bukannya kemenangan yang satu-satunya kemenangan untuk mereka, tetapi yang saya masukkan ialah ini. Anda boleh lihat untuk musim 2022 yang penuh gemilang. Apa yang boleh kita katakan lagi? Apa istilah boleh kita beri kepada JDT? Saya rasa segala-galanya ada kepada mereka. Bermula pada Piala Sumbangsih, mereka meneruskan penguasaan itu untuk juara Piala FA, juara Liga Super dan yang terbaru Piala Malaysia. Walaupun diberikan tentangan yang cukup sengit dan dipentas antarabangsa untuk juara Asia di peringkat pusingan 16. Dan penjaring terbanyak Bergson untuk Piala Malaysia dengan 7 jaringan. 7 jaringan. Alright. Okey, sebelum kita nak teruskan perbincangan saya bersama dengan Mawi, kita nak seketika bersama dengan sahabat kita yang masih lagi setia berada di sekitar stadium, iaitu Muiz sebentar saja nanti, yang mana anda boleh saksikan perlawanan yang menarik, tetapi juga saya perlu berikan kredit seketika kepada semua penyokong. Ya. Tak kira Selangor ataupun Johor Darul Takzim, dan yang paling penting semua yang hadir ke stadium hari ini memberikan semangat. Saya rasa ini situasi yang ramai nantikan, terutamanya penyokong pasukan Selangor. Sebelum kita nantikan Muiz, Mawi, kita nak sentuh sikit perlawanan pada awal separuh masa. Saya rasa bukan 1-0 saja pada awal. Andai kata Kayon terutamanya tandukannya pada awal dijatuhkan dan sebagainya, mungkin kedudukan itu temponya akan berbeza menuju separuh masa yang kedua. Ya, betul. Of course, Lan. Kalau dua peluang jelas boleh menghasilkan gol itu berlaku pada pasukan Selangor, ya, jangkaan saya mereka ada peluang menewaskan terus JDT pada separuh masa pertama itu yang berlaku. Kayon 1 lawan 1 di awal minit, hanya melintas kawasan gol. Free kick itu jelas tandukan dia tersasar. Dan percubaan-percubaan yang selanjutnya selepasnya, itu yang menyebabkan sedikit tidak konsisten separuh masa pertama bawa kepada masa separuh kedua, yang menyebabkan mereka tewas. Dan plan taktikal itu pada asalnya tidak diubah, tetapi mereka dah tidak berada dalam satu perlawanan seperti separuh masa pertama. Dan ini jelas, kalau saya nak tambah sikit apa yang berlaku, ya betul, tolakan daripada belakang Matthew Davis kerana peluang Kayon mendapatkan bola terlebih dahulu dan berlakunya sepakan penalti. Baik, ini dia detik yang paling menggembirakan untuk pasukan Selangor seketika apabila sepakan penalti ini berjaya disudahkan oleh Kayon. Tetapi kalau kita berbalik kepada keseluruhannya, separuh masa pertama yang cukup menarik pada pasukan Selangor ini, selain taktikal perancangan mereka, Mawi, tetapi kalau tidak datangnya dengan kemahuan dan disiplin pemain Selangor di sebelah sana utama, saya rasa perkara ini tidak akan seiring dan berlaku. Betul. Saya rasa daripada demand perlawanan, kehendak pada perlawanan ini untuk pasukan Selangor, mereka nak mengejar, of course, Piala Malaysia menang dan nak melayakkan diri ke AFC. So kat situ saya nampak mereka lebih bersedia. Mereka buat kejutan dengan counter attack yang baik. Ini pun berlaku. Muhairi sepatutnya juga peluang yang ini boleh diterjemahkan dengan gol. Dan macam tadi Lan cakap tadi, Lan, keseluruhan pemain Selangor terutama pada masa pertama telah menggambarkan dia telah mematikan semua rentak pergerakan dan penguasaan besar pada pasukan JDT. Itu yang berlaku. Dan kita dapat lihat juga bahawa kesemua pemain-pemain JDT separuh masa pertama tidak bergerak sebagai satu unit seperti mana JDT yang biasa mereka main. Dan itu yang lebih cantik daripada pergerakan separuh masa pertama. Kita tak nampak JDT yang laju, kita tak nampak JDT yang boleh dominan, yang boleh kompos. Mereka tak ada ruang untuk kompos. Dan perkara ini mungkin disebabkan selain high pressing mereka, tapi ayat yang paling mudah untuk Selangor ialah setiap kali bola di dalam kawalan pemain JDT, mereka akan react lebih awal. Mereka akan dapatkan bola terlebih dahulu, Mawi. Betul, saya setuju, Lan. Kalau kita lihat kenapa, kita boleh cakap lah, kenapa JDT tak bermain seperti mereka main menguasai bola, hantaran passing to passing, short passing. Kerana kita lihat apa yang Tan Chee Heo lakukan adalah menutup ruang ke seluruh pemain-pemain JDT, iaitu 1 lawan 1. Arif Aiman habis. Tidak bergerakkan. Tidak membantu kerana pergerakan to get the goal ataupun mendapatkan gol pada JDT mesti pada Arif Aiman pada masa pertama. Kobi Ong kena battle dengan Muhairi, dengan Quantin Cheng. Kemudian Nanso, Afiq juga tidak berfungsi. Syarul dengan Feroz melakukan kesilapan.
So dekat sini battle antara zon termasuk zon 1 lawan 1 dikuasai sepenuhnya pasukan Selangor. Baik, selain itu, selain nama-nama semua, Mukhairi, Ted Aung dan juga, di tengah juga yang menarik ialah Alexander dan juga Bahar. Sebelum datangnya tiba kepada pertahanan Selangor, tapi dua individu ini sentiasa akan mematikan lebih awal. First phase mereka matikan disebabkan itu. Betul. Itu juga antara menjadi kesukaran pada pasukan JDT. Oh, betul kan. Saya setuju. Itu Alexander dia dah tutup kat situ dengan Bahar. Kemudian Brandon Gunn akan menutup ruang kepada Nanso dengan Afiq dengan Leandro. Betul. Mereka sebenarnya menang separuh masa pertama. Cukup baik mereka lakukan. 1 lawan 1, rapat, pressure, tutup line of the JDT punya pergerakan movement passing to passing, dan itu yang menyebabkan mereka, saya rasa, kekuatan pertama dulu. Kemudian tertarik Fazli menutup ruang. Arif Aiman tak melakukan dribbling, tak ada shooting, tak ada crossing. Seolah-olah kita dapat tengok, jangkakan pada awalnya saya rasa kalau Fazli mengekal kat separuh masa kedua, habis JDT. Sebab saya percaya dan saya tahu kekuatan JDT datangnya daripada Arif Aiman terlebih dahulu. By assist kemudian datang daripada Corbin yang akan melakukan, kemudian caplas Leandro. Tapi total untuk separuh masa pertama mereka tak ada. Baik, itu antara gambaran terutamanya dalam separuh masa pertama dan juga apa yang berlaku di antara Selangor dan juga JDT, dan kita masih ada ruang dan kita juga masih nak mendapatkan rakan-rakan kita yang masih berada di Bukit Jalil. Namun berehat dulu seketika, jangan ke mana-mana. Nadi Bola kembali selepas ini. Baik, kembali Nadi Bola yang terus setia bersama dengan anda, dan terima kasih juga kepada anda kerana terus setia bersama dengan kami. Piala Malaysia yang telah pun tamat dan telah pun sah, dan muktamadnya milik pasukan JDT. Penuh gemilang untuk musim 2022. Saya masih juga bersama dengan Asmawi Bakiri. Kita masih cuba untuk mendapatkan Muiz di sana dan juga Carl yang masih berada di stadium. Namun seketika sekarang ke sekejap lagi kita akan dapatkan sebentar nanti, iaitu reaksi pengendali pasukan Selangor terlebih dahulu. Namun Mawi, kita masih ada perkara yang pada saya ialah yang tertarik untuk saya bukan nak menidakkan JDT. Betul. Kita tahu kemampuan. Kita tak boleh pertikaikan lagi JDT, tetapi Selangor mana Selangor yang luar biasa. Terus terang awalnya saya menjaga Selangor boleh menewaskan JDT dengan apa yang mereka tampilkan. Yang menariknya juga ialah ketika mereka lakukan counter attack. Mereka tahu JDT ialah pasukan yang sentiasa high pressing, akan bermain secara laju, dan peluang itu apabila counter itu banyak perkara dan banyak ruang berlaku dan terhasil di separuh masa pertama. Betul. Apabila counter, fast break mereka itu. Betul. Itu yang berlaku Selangor buat dan menjadi, dan plan itu menjadi untuk mereka, dan mereka seharusnya diterjemahkan dengan lebih gol sebelum Kayum dapat sepakan penalti yang kita dapat lihat tadi, 2-3 peluang yang di depan gol. Setelah mereka tutup ruang satu lawan satu dengan pasukan JDT di bahagian tengah, patut ada peluang counter attack, high pressing di bahagian atas, di bahagian attacking third, defender third untuk pasukan JDT, tapi tidak menghasilkan gol. Itu saja yang tidak menarik pada pasukan Selangor. Dan kalau kita lihat apa yang berlaku kepada pasukan Selangor, mereka tewas melalui set piece, sepakan penjuru yang baik dilakukan oleh Arif Aiman. Untuk open game separuh masa pertama, for the shooting nak pergi attacking, sebenarnya balance sama dengan Selangor, tetapi peluang banyak sampai dalam D-box dan untuk mendapatkan gol lebih pada Selangor. Dan kalau kita lihat tadi, satu daripada penalti Selangor, satu set piece daripada corner kick, menampakkan bahawa kedua plan pada pasukan ni malam ni for the open game sukar. Tetapi apabila separuh masa tambah sikit lah, separuh masa kedua tu apabila pergerakan Arif Aiman dia dah dapat ruang, dia buat attacking third ataupun dia larian solo masuk ke dalam, then dia break the defender. Saya berikan kredit kepada Arif Aiman sebelum Ferosteri menjadikan gol, walaupun berlaku karimatan, kerana pergerakan itu yang menyebabkan gol. Saya tolak dulu siapa yang menjadikan gol, tetapi pergerakan Arif Aiman yang membantu JDT menang. Itulah JDT sebenarnya. Betul. Alright. Baik, seketika, dan kepada anda kita nak dengarkan apa kata Coach Tan Cheng Ho selepas tamat aksi final Piala Malaysia. Baik, itu kenyataan Coach Tan Cheng Ho. Alright, saya nak tanya Mawi pula ya. Soalan-soalan lebih kurang yang sama, tapi pandangan Mawi. Separuh masa kedua ialah permainan tetap menarik, tapi ada sedikit tempo konsisten tu kita nampak ada menurun untuk pasukan Selangor. Mungkin adakah pada Mawi di mana silapnya ataupun perkara yang menyebabkan konsisten itu berkurang untuk pasukan Selangor,
Adakah penghujung jaringan yang menyamakan kedua kuasa mengubah sikit momentum mereka ataupun sebaliknya, Mawi? Betul. Betul kan? Oh, pakar lah. Tahu alert lah. Saya setuju kan. Bila berlakunya last minute set piece corner tu yang menyebabkan kebangkitan balik daripada susunan corak permainan rentak balik kepada JDT. Kerana betul lepas habis tu separuh masa pertama pun tamat. Tetapi untuk mendapatkan gol penyamaan tu lah, itu yang membangkitkan balik mereka punya keyakinan ataupun corak permainan dan kepada pemain-pemain itu sendiri. Hari ini kredit kepada Arif Aiman ni sebab ini assist dia daripada free kick. Dan yang kedua, ada jaringan kedua tadi berlaku daripada dia yang saya sebutkan tadi bahawa itu pergerakan yang menghasilkan gol. Dan ini sebenarnya kebangkitan balik JDT selepas gol ini berlaku di saat terakhir dan membawa kepada separuh masa kedua. Alright, itu. Selain itu, Mawi, apabila berterusan di babak yang kedua, pertukaran-pertukaran pemain, okey, untuk Selangor. Mawi melihat kemampuan Daniel Asri, Alif Haikal mengambil kedudukan Bahar dan juga Kayon terutamanya pada Mawi. Okey, bukan pasal menidakkan plan taktikal Tan Chee Ho mengeluarkan key player, saya panggil key player yang nama besar, tapi memasukkan pemain-pemain muda adalah kerana pada pandangan saya dapat lihat bahawa dia nak balancekan pemain muda punya work rate di dalam padang ataupun kerja di dalam padang berdepan dengan pasukan yang hebat. Begitu pada pandangan saya. Sebab saya jangkakan bahawa bukan dia tidak perlu keluarkan Kayon, Ted On, Brandon Gunn, Bahar, tetapi menukar kepada pemain yang berpengalaman itu kepada pemain yang muda bekerja. Itu pada pandangan saya. Tetapi percaturan tu mungkin tidak sesuai ketika mereka membuat pertukaran tu kerana pada saya JDT tengah pace off naik pergi attacking, menguasai banyak perlawanan hantaran dan itu menyebabkan sedikit taktikal itu tidak menjadi. Okey, kalau kita ambil kira ialah kemungkinan apa yang diharapkan oleh coach Tan Chee Ho dengan memasukkan Daniel ialah pemain muda ni mampu mereka counter atau memberikan lebih baik pada malam ni, Mawi? Ya, betul. Sebenarnya itu yang diharapkan oleh Tan Chee Ho. Tetapi walaupun kemasukan 4 pemain muda ini, ada berlaku pergerakan sampai dalam D-box JDT dan ada pergerakan sedikit yang kita dapat lihat nanti Asri melakukan rematan. Tapi tidak cukup kuat ataupun tidak cukup dari segi kekuatan attacking yang sampai dan boleh mendapatkan gol untuk pasukan Selangor. Tetapi dalam segi pemain yang diturunkan pemain muda ini tolak mengakhiri di bahagian tengah, memberikan sedikit persaingan antara pemain muda dengan tim berpengalaman pada pertukaran itu. Okay, disebabkan ni kira aksi yang terakhir untuk sedikit. Kayon kita tahu ada peranannya, okay, tetapi peribadinya bagi Mawi, kekurangan Kayon apa untuk Mawi? Sepanjang musim kita ambil kira keseluruhan lah. Okey, keseluruhan Kayon melakukan tugas sebagai penyerang, scoring player dia dah selesai Lan. Sebagai leading scoring kat Selangor dan dalam penyaing terbanyak juga memberikan Kayon personality ataupun data statistik dia lengkap sebagai seorang penyerang. Tetapi untuk berada dalam pasukan Selangor agak ada kekurangan dia. Kerana kalau kita dapat lihat perasan Selangor hanya ada Kayon saja yang boleh menjadikan gol, lebih daripada 10-11 gol. Berbanding daripada pemain yang sekeliling dia yang membantu dia mendapatkan gol. Sebab itu kelemahan sedikit pasukan Selangor. Pemain assist yang mungkin bukan ramai tetapi yang banyak. Tetapi untuk orang yang menjadikan gol terletak pada bahu Kayon menyebabkan sedikit mereka sukar. Kalau tak ada Kayon mereka tak boleh menjadikan gol. Itu isu dia. Dan pasukan Selangor ada lagi masalah tambahan. Boleh menjadikan gol tapi pada masa sama mereka boleh bolos. Baik. Apabila menyebut Kayon, dia adalah peranan untuk menjaringkan gol dan seketika kita nak kongsi kepada anda penjaring untuk saingan terutamanya dalam Piala Malaysia 2022 masing-masing dengan 7 gol iaitu penyerang untuk JDT iaitu Bergson dan juga Terengganu iaitu Kepas Sherman. Musim depan bukan Terengganu lagi tapi Pantai Timur. Alright, ini dia senarai penuh. Kayon di kedudukan ketiga dengan 6 jaringan termasuk jaringan pelawak akhir sebentar tadi. Begitu juga dengan Bergson menjadikan 7 gol kesemuanya. Alright, sebelum kita berehat, tadi kita sentuh mengenai Kayon, Bergson. Mawi, kita tahu dia penyudah yang baik ialah datangnya daripada bagaimana dia
diberikan peluang ruang sepanjang musim ini. Bukan je Piala Malaysia, semua aksi. Betul. Kalau dia seorang saja, dia juga boleh menjadikan gol. Yap. Tetapi mungkin agak struggle kerana susah tunggu ruang dan peluang. Tapi macam awak cakap tu betul. Sekali lagi saya setuju dengan awak. Dia dibantu oleh pemain-pemain di sekeliling, sebelah kiri, sebelah kanan yang memberikan dia hantaran bola, set kepada dia dan plus individu dia. Kalau dia seorang pun dia boleh menjadikan gol. Berbeza seperti Kayuan tadi, dia terpaksa menunggu hantaran daripada rakan-rakan. Dan Bersen tetap Bersen saya tengok. Ini falsafah pasukan JDT. Kalau kita lihat bukan saja Bersen, kesemua pemain yang JDT ambil di bahagian serangan semua adalah personality penjaring gol. Termasuk Foresteri tadi. Kan kita lihat tadi hari ini ketiga-tiga gol ini berasal daripada penyerang. Tiga pemain di depan. Tiga penyerang di depan dan kelebihan of course di atas kertas. Kalau kita lihat tadi saya nak tambah sedikit, perjalanan mereka ke final mereka ada 18 gol sebelum lawan Selangor tadi. Selangor ada 10 gol. Bolos 4 Selangor, 1 bolos untuk JDT. Dan menggambarkan bahawa JDT datang dengan tim yang bukan datang bertahan tetapi semua player yang attacking dan membawa penyerang-penyerang boleh menjadikan gol. So of course kepada pasukan JDT sebelum perlawanan lebih memihak kepada mereka. Baik. Ada lagi cerita yang boleh kita bincangkan dan pastinya kepada anda jangan ke mana-mana. Kita nak berehat sekali lagi kembali selepas ini dalam Nadi Bola. Alright. Sekali lagi kembali bersama dengan saya dalam Nadi Bola. Apa yang kita telah pun saksikan dah pun tamat untuk saingan Piala Malaysia yang telah pun disahkan oleh pasukan Johor Darul Ta'zim JDT. Dan saya juga masih lagi bersama dengan Mawi dalam studio dan sementara kita nak nantikan perkembangan dari rakan-rakan yang berada di stadium. Selain Mawi di sini, Muiz di stadium bersama dengan Carl juga dari awal tadi kita dah berikan gambaran di Nadi Weekend. Jadi seketika kita nak kongsikan kemeriahan untuk penyampaian hadiah saingan Piala Malaysia 2022. Bawa piala ini kepada Ketua Pasukan Johor Darul Ta'zim, diserahkan juga kepada Sultan Selangor, Wahid Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah untuk diberikan sebagai tanda simbolik penyerahan bersama-sama dengan Ketua Jurulatih Pasukan Johor Darul Ta'zim juga Hector Bidoglio dan akan dibawa ke tengah padang bagi dijulang sambil diraikan oleh keseluruhan pemain-pemain pasukan Johor Darul Ta'zim. Pada para peminat sukan bola sepak tanah air, inilah dominasi, inilah penguasaan dan inilah kejayaan seterusnya bagi pasukan Johor Darul Ta'zim juara PM Piala Malaysia 2022 bagi edisi yang ke-96. Adakah dominasi ini akan diteruskan? Mampukah mana-mana pasukan lain untuk terus mencabar kejuaraan dan penguasaan pasukan Johor Darul Ta'zim yang tanpa perlu dipertikaikan bahawa mereka masih jagoan Liga Bola Sepak Tempatan. Malam yang penuh bermakna pada edisi kali ini. Selepas segala kejayaan, selepas segala perjalanan dan walaupun pertandingan ini bertukar formatnya pada musim kali ini, tetap ianya didominasi oleh pasukan Johor Darul Ta'zim. Kegagalan pada edisi lepas seakan sudah boleh dilupakan dan ini mesej kepada pasukan lain untuk terus mengejar dan mengejar. Seakan-akan berkata bahawa catch us while you can. Rizal. Ya, pada saya tidak salah untuk mana-mana pasukan sebenarnya untuk mengimpikan kerana pada saya Piala Malaysia adalah sesuatu piala yang perlu didakap oleh setiap pemain seperti mana Syarul katakan tadi dan saya rasa setiap pasukan bercerita dan untuk JDT 3 kali Piala Malaysia. Untuk PAT untuk tahun 2022 4 kegemerlangan mereka. Piala Malaysia ni setiap tahun kita akan saksikan tapi saya tak pernah menjulang. Mawi 3 kali. Berapa kali Mawi? Ke final 5 kali. Saya angkat piala tu, tapak tangan saya tu ada 3 kali. Kena kongsikan. Berat tak? Oh, berat. Dan dia very... betul lah, untuk sebagai pemain bola sepak, mesti kena angkat Piala Malaysia tu. Oh, legend. Oh, tapi ialah, apabila kita berkata ialah kemenangan ini, siapa yang tak mahu kemenangan, terutamanya pemain. Tetapi apabila menjulang Piala Malaysia ini seolah-olah, adakah perasaan itu boleh dikongsikan kepada Mawi apabila anda menjulang perkara itu, Piala Malaysia itu? Betul. Walaupun dianggap Piala Malaysia itu dalam kita punya liga di Malaysia saja. Tetapi liga kita
untuk piala itu saja. Berbeza Liga Super dengan FA Cup. Tapi piala ini cukup sinonim dengan pride sebenarnya. Sebagai pemain bola sepak, you masuk dekat tournament Piala Malaysia, menang dan mengangkat piala itu sebagai satu simbolik kejayaan pemain bola sepak lah. You berjaya sebagai pemain. Walaupun ada Liga Super, FA Cup, tapi Piala Malaysia tu dengan kelas tersendiri. Yang kalau kita dapat lihat, walaupun JDT, apa pun mana-mana pasukan yang nakkan ke Piala Malaysia tu, corak permainan, cara permainan nak menuju ke Piala Malaysia tu cukup berbeza di dalam Liga dan FA Cup. Kita tolak JDT lah. Betul. Apabila kita nak kaitkan dengan JDT, kita perlu melihat untuk musim depan, Mawi. Okay? Ada ruang ni untuk kita bincangkan. Yalah, kita jangan kalau kita nak analisis JDT ni lah banyak perkara selalu kita perkatakan, selalu kita dari semua aspek. Tetapi pasukan Selangor ini memberikan, adakah ini harapan untuk peminat dan juga memberikan gambaran untuk Selangor bahawa tahun depan, untuk musim depan, Selangor adalah Selangor yang berlainan, akan lebih baik daripada apa yang mereka tampilkan hari ini dan lebih konsisten sepanjang musim depan. Mungkin, Mawi? Betul. Lan, saya kalau nak bercerita pasal Selangor ni, saya ingat tak habis 3 hari 3 malam ni lah. Tetapi pada perubahan yang mereka lakukan sampai ke Piala Malaysia ni, sekurang-kurangnya dah dapat gambaran untuk ke tahun hadapan dan setahun seterusnya. Walaupun sebenarnya satu peringkat saja mereka gagal untuk menang Piala Malaysia dan membawa kepada 2023 punya persiapan lebih tinggi di AFC. Itu tak berlaku dan nampaknya mereka terpaksa bukan mula daripada bawah, tapi mereka terpaksa menyiapkan balik pasukan untuk ready dan dapatkan satu target yang tertinggi itu agak sukar nanti lagi. Kerana pada saya, walaupun kita dengar khabar mereka akan mahu masuk pemain-pemain hebat yang berada sekarang dalam radar yang cukup baik, tapi pada saya untuk merancanakan ke situ, mereka perlu lagi bekerja keras. Baik, kita akan nantikan untuk musim depan. Dan seketika, kita nak kongsikan kepada anda iaitu berkisar ataupun apa yang telah pun dikongsikan oleh sahabat kita, Muiz Aziz. Jadi memang satu perlawanan yang sengit bagi aksi final Piala Malaysia kali ini di antara Johor dan Selangor. Apatah lagi apabila Johor comeback daripada down 1-0. Jadi apa kata kita dengar pendapat penonton-penonton yang datang menyaksikan final Piala Malaysia 2022. Okey, jom. Baik bang, maybe boleh komen sikit perlawanan JDT menentang Selangor malam ni. Tan Johor buat posisi yang baik. Tapi Selangor tak ada rezeki lah malam ni. Tapi all the best. Tahniah Selangor. Selangor sampai mati. Alright. Bye. Abang punya highlight malam ni apa? Malam ni highlight saya game terbaik lah. Itu je lah. Game terbaik. Position mantap. Tapi tak ada rezeki kat Selangor. InsyaAllah 2023. ISFT. Okay, bye. Perlawanan tadi saya tengok sengit sangat, tapi alhamdulillah Johor akhirnya menjuarai Liga Piala Malaysia kan. Itu World Cup lah. Highlight abang malam ni apa? JDT terbaik lah. Terbaik lah. Mantap lah. Walaupun ketinggalan 1-0, dia comeback balik. Alhamdulillah 2-1 akhirnya. Dan joran down 1-0 tu ada rasa gugup. Gugup sangat kan. Goyang memang goyang bang. Berhenti sekejap ni kan. Gol mana boleh tengok 3 ke bawah bang. Itulah. sama macam mana pula rasa? Lega. Rasanya dah boleh comeback ni kan. Tapi minit kedua JDT dapat 1 skor. Alhamdulillah bagi kami. Akhirnya kami berjaya. Bila dia dah leading 2-1 awal juga dah Awal. menang ke atau still rasa takut-takut? Rasa macam saya takut lagi lah sebab masa panjang lagi. So penantian nak habiskan tamat tu game. Debar bang. Tak henti-henti bang. Betul juga. Ngam. Okey, itu dia reaksi. Apa-apa, terima kasih Muiz. Suasana di Stadium Bukit Jalil hari ini memangnya sibuk. Daripada petang tadi pun tak datang di studio pun sesak. Mawi dah siap lah mungkin ya? Okey, tapi nak masuk area Bukit Jalil ni sesak. Tapi balik ni kita senyum lah. Okey, sesak. Alright, kepada anda, kita dah masuk hari lain. Tapi tak apa. Nadi Bola akan terus bersama dengan anda sekejap saya lagi dan seketika kita berehat kembali selepas ini. Baik, sekali lagi terima kasih. Terima kasih ini perlu sentiasa diucapkan kepada anda kerana terus setia bersama kami di Nadi Bola.
Baik, Mawi. JDT, Johor Darul Takzim. Soalan saya pun tak tahu nak ke mana, tapi maksud saya ialah JDT ni apa lagi untuk mereka? Apa lagi yang mereka, kalau dalam terutamanya dalam saingan tempatan ni, mereka dah hampir ke semua mereka dapat, bukan hampir ke semua dah dapatkan lagi. Untuk Mawi, JDT. Dah tak boleh nak gambar kan. Ya, lagi tak dah. boleh gambar. Semua dekat JDT dah semua kan. Kalau kita pergi di JDT pun masuk je border Johor, semua orang cakap pasal bola. Untuk satu bahasa JDT punya bola. So dekat situ gambaran mereka sebenarnya mereka ada segala-galanya kan. Itu yang mereka yang kita tahu pun. Dan lagi yang menarik ni, selepas final ni mereka nak berhadapan perlawanan persahabatan dengan Borussia Dortmund. Saya rasa lagi menaikkan lagi kita punya perjalanan bola sepak di luar, menjual nama bola sepak kita kan, dibantu oleh pasukan JDT sebenarnya. Itu yang berlaku sekurang-kurangnya. Yang lebih menarik untuk JDT itu sendiri ialah menunggu pada tahun depan punya perancangan. Saya rasa mereka dah siap pada hari ini, pada malam ni punya perancangan. So itu yang kekuatan sedia ada untuk JDT. Baik, aksi telah pun tamat, telah pun disajikan dan keputusan telah pun kita ketahui. Kita juga dah dengarkan apa kata Tan Cheng Ho, dan sekarang ini Hector Pictocleo. From the man of the match tonight, Fernando Forestieri, maybe your thought for tonight? Thank you. I don't know, I'm very happy. And I want to say thank you to everyone to make this possible, because only us, the staff and player, boss, everyone know how much we work, and they saw us work very, very hard, because some of the fans or you see only Saturday or now the final, but they see us so far on the pitch, training hard. Something is wrong, we try to fit, and this is the result is now. The result you can see now, but this is thank for the coach, for the Jorge is here, all staff, because they help us, and this is all together. We won 4 cup in this year, amazing year, and this is for us because we deserve it, because we work in pre-season and all year, and this is as well for our boss, because he's now with us in the good moment, but we passed some few bad moments, and he was there next to us, shouting, doing everything he want in the change room, and he said to us what he wants, and we understand him, he understands us, and this is the result. Boss is always with us, so thank you to everyone. Okay, open the floor. Any question from media? First question. Hi, I'm Carl from Mesor Arena. Congratulations, JDT. Quadruple, if I'm not mistaken, the first Malaysian team to do that. And then your thoughts about the overall performance, a bit tough first half, and you guys did it with the super goal from Fernando in the second half. Congratulations por los 4 trofeos. Dice que comentarios de la primera parte un poco difícil para nosotros y que luego en la segunda parte lo simplificamos un poco más después del gol de Fernando. Yes, was a final. The final, everything is difficult. The first minute was very difficult for GDT because don't find the ball, and the second ball lose the second ball, and in the second half change some positions about Fernando, about Jambo, about Nacho and Leo, and the team have the ball and play better. Yo siempre digo, y creo que es un dicho, que las finales no se analizan, las finales se ganan, y GDT la ganó. So as always, you can hear, okay, there is one sentence in the football world that they say something like, the final you don't need to analyze, the final you need to win, and GDT win.
question to Fernando as well. Important goal from you. You were one of the top scorers in the FA Cup as well. Now you did it in the final of the Malaysia Cup. You always turn up in a big game and big moment. Thank you. I'm very happy, you know. The staff and the players know me. I try to help my teammate. I'm not number 9 like person. So I can score, but I'm more happy to help the team run. And today I was lucky to score the second one, the goal winner. Nothing for me. This season was amazing. The time I was arrived here, our captain opened the door, and I feel welcome to GDT, and I feel like 3 years already in GDT. For this made me easy to play football, to training, to live, because here me and my family we are very happy. So this everything you bring to the pitch. So when you have nice enjoy the life outside, inside with a teammate, after you see the result on the pitch. So I want to say thank you and to my teammate, and that's it. Now we need to think about pre-season, and I hope for us it's very tough because we won 4 cup. Let's see what happens next season. It's very, very tough for us. Next question. My question is to Forestieri. I just want to asking. I saw your celebration. You do 2 gesture like this and like this, and Bergson also do gesture. So did you just do it for fun or got meaning behind that? It's just one. This one, only boss know. Just him. Maybe I will put one picture I put something in Instagram. This is for boss. And no, sometimes when I do this, because my son always, Dad, I want this, please. If you score, do this, or you score, do that. So it's for my son. So I say all the time. Last night was my wife video called me. It was my son. Dad, can you do this? I said, okay, okay, I do it if I'm score. But the first one, when always I do this, is boss. Only boss know. Huh? I need to speak with him. When I see now in the hotel, I will speak with him and let's see. Maybe I will tell everyone on Instagram. Alright, itu dia. Pasti menggembirakan bukannya Hector, tapi itu dia penjaring pada peluang akhir tadi itu. Fernando Forestieri. Masih ada orang sikit. Kita dah ke sana ke sini, tapi kita tak terlupa, hampir terlupa nak lebih fokus kepada jaringannya. Jaringan kedua tu dari Forestieri. Saya rasa satu jaringan yang strike yang menarik, tapi datangnya daripada teammate-nya juga, dan dia katakan je lah, terima kasih kepada semua teammate untuk JDT. Betul. Sebelum dia menyaksikan gol, Bergson dah buat rembatan awal dan kemudian second ball untuk dia. Dan rembatan tu 1 lawan 1 punya situasi Alan. Lebih nampak pergerakan dia di sebelah kiri, tapi boleh masuk untuk cut ke dalam guna kaki kanan yang kuat because nak cut angle yang baik. Dan rembatan tu cukup cantik dan terbaik lah. Ya, kalau ikutkan dia pun right position dan tepat kerana betul. Usaha untuk keluarkan bola itu ada, tapi perginya kepadanya, kepada Forestieri. Ini kita saksikan sekali lagi apa yang berlaku. Di sini saya katakan bola itu dikeluarkan tapi tepat dia di situ. Betul. Quentin Cheng sebenarnya yang cuba clear bola tersebut tapi dia terjatuh untuk membuat tolakan. Dan the best thing Forestieri kita dapat lihat, tadi dia cakap dia signal dia punya dia. Cara dia punya celebrate menjadikan gol. Tapi ini rembatan betul. Top angle, but scoring area yang besar dia dapat because dia bergerak di sebelah kiri, tolak untuk ke kanan. Dan saya rasa bukan sekali, 2 kali dia buat sini gol ni Lan. Saya rasa dia always kebanyakan gol yang dibuat adalah berbentuk corak rembatan yang di luar dan buat curving shot. Curving tu satu perkara. Lencongan tu satu perkara. Rembatan lencongan tu cukup baik. Tepat, laju, bola berat. Cukup. Alright.
musim depan kita nak Forestieri juga katakan ialah masuk mereka ialah cabaran untuk musim depan adalah lebih berat untuk mereka kerana musim ini mereka terlalu cemerlang. Jadi mustahil Mawi ialah kita ni seolah kita berbicara perkara yang belum berlaku, tapi apa yang mereka lakukan untuk musim ini nak datangnya dengan ialah suasana liga berbeza untuk musim depan. Betul. Jawapan tu sebenarnya ada dekat orang tu, bukan orang tu lah. Itu TMJ lah sebenarnya. Itulah. JDT is a TMJ sebenarnya. So itu perancangan kelab dan TMJ sendiri. Kalau dia cakap tadi untuk tahun depan mereka tertarik dengan nak buat preparation tu. Itu preparation untuk tahun depan pre-season tu sebenarnya. Berbeza untuk JDT punya pre-season ni di Dubai lawan dengan kelab-kelab besar. So itu menjadi tunjang kekuatan untuk dibawa kepada 2023 nanti. Baik, itu yang bakal berlaku dan kita nak cuba dapatkan Carl Nunes yang masih berada di stadium sebentar saja nanti. Okey, selain Forestieri, antara nama-nama yang perlu kita angkat juga pada saya hari ini ialah di pertahanan JDT. Farizal juga di separuh masa kedua saya rasa tak bekerja begitu keras untuk separuh masa yang kedua, Mawi. Betul. Setelah gol kedua tu berlaku dan kita dapat lihat JDT dah balik, come back to the game, dah menyusun balik dari segi seantara penguasaan bola dan kita tengok centre back mereka pun dah stay sebagai defense yang tidak melakukan banyak gerakan kerana dah ada 2 gol dan itu konsisten di bahagian gol, defend, masuk midfield dan attacking dan seterusnya mereka menguasai keseluruhan perlawanan. Baik. Carl sudah bersedia untuk bersama dengan kita pada ketika ini. Carl Nunes, di mana Carl? Oh, Carl di sana ke sini? Okey, di belakang saya. Carl dengar Carl? Ya, alhamdulillah dengar Abang Lan. Teruskan. Oh, okey Carl. Anda dalam selepas tamatnya PC sidang media sebentar tadi daripada coach JDT. Jadi sebaliknya sempat kita dengarkan beberapa perkara apa yang boleh Carl simpulkan selepas aksi final ni, Carl? Simpulkan perkara yang ingin diperkatakan oleh Hector Bedallo ialah tidak terlalu kritikal mengenai prestasi skuad gandalannya. Kalau mengikut statistik mereka tentang hebat Selangor dalam khususnya di separuh masa yang pertama, namun itu tidak penting kerana apa? Kerana dalam saingan di pentas final mereka harus menjulang kejuaraan yang keempat dan itu yang mereka lakukan. Yang selebihnya apa yang dimaukan lagi oleh Hector Bedallo untuk terus berehat untuk memikirkan bagi musim hadapan dan mereka akan menjalani musim tidak lama lagi dengan jangkaan untuk kelompok pemain yang lapisan kedua dan ketiga terbaik daripada JDT dan juga JDT 2 yang akan mengambil bahagian bertemu dengan Dortmund pada hari Isnin ini. Dan secara rangkumannya Fernando Forestieri terus menjadi tonggak bersama dengan Bernardo Silva memacu kejayaan JDT menjulang kejuaraan yang keempat pada musim ini seperti yang dilakukan ketika muncul penjalin terbanyak dalam saingan Piala FA yang piala yang terakhir mereka julang. Dan saya fikir ini satu nilai tambah kepada kejayaan JDT. Mereka mempunyai pemain yang berkelas bintang, namun di pentas akhir ini kualiti individu yang jadi pemisah antara JDT dan juga Selangor. Carl, alright, ringkas, pendek, padat. Satu lagi soalan Carl untuk Selangor pula. Bagi Carl, anda berada di sana, anda melihat bagaimana walaupun tewas tapi Selangor dalam aksi yang perlu dibanggakan juga, Carl. Benar, selepas 10 perlawanan yang diharungi oleh Tan Cheng Ho, 7 kemenangan, 2 keputusan seri dan 2 kekalahan sebegitu, saya fikir ini satu rekod yang baik untuk Tan Cheng Ho dan sudah pasti beliau mula merencana untuk mengembalikan era kegemilangan Selangor Red Giants pada saingan musim hadapan dengan ketika ini berbincang untuk mendapatkan 1 atau 2 pemain tempatan yang terbaik dalam saingan Liga Super musim ini dengan tumpuan terarah juga memasuki rundingan fasa akhir mendapatkan pemain import yang berkualiti di saingan Piala Liga Super musim ini. Yang siapakah pemain import itu? Adakah Kepa Sherman ataupun Jackie Prey? Itu kekal jadi tanda tanya dan saya fikir 1, 2, 3 minggu lagi mereka akan umumkan taruhan ayam tambatan mereka pada musim hadapan. Baik, terima kasih Carl. Terima kasih. Steady Carl.
Alright. Carl sebut kepastian Kepastian. Kipre pun dia sebut. Dia dah Dia muncul sebut. rahsia dah tu. Tapi saya dengar-dengar sumber lain selain Astro Arena, kepastian macam ke Seri Pahang. Mawi ada dengar cerita? Ya, ada juga. Ada juga dengar cerita. Tapi jangan salah sangka, mungkin masih lagi dalam perbincangan. Mungkin. Belum secara rasminya, apa pun boleh berlaku. Betul. Mawi. Last bagi Mawi, okeylah kita untuk Mawi satu perkara juga yang apa yang Mawi aksi final ni yang tak dapat untuk Mawi. Yang Mawi nak tapi tak dapat. Kata saya ni. Mestilah. Mestilah. Dan yang nak tu Selangor menewaskan JDT. Itu yang kita nak yang lebih menarik lah sebab panjang boleh cerita tu boleh diceritakan. Tapi tak berlaku dan nampaknya Selangor betul-betul melepaskan peluang yang terbaik menewaskan JDT nak pergi ke AFC tapi hajat tak sampai. Ya, di sebalik kekalahan Selangor yang terlepas peluang besar, yang tersenyum sekarang ialah yang terlibat secara langsung iaitu pemain dan juga pasukan Sabah FC. Termasuk sahabat kita lah, Faris dia senyum dia awal dia dah update dalam grup. Alright, Pemawi, kita sampai ke penghujung. Producer? Ya, alright. Mawi, terima kasih banyak-banyak. Alright, okay. Panjang kita malam ni hampir 1 jam dan juga kepada anda terima kasih kerana terus setia untuk ini adalah pentas, inilah aksi terakhir untuk Nadi Bola untuk saingan Liga Bola Sepak Malaysia, termasuklah Piala Malaysia yang baru saja tamat. Apapun terima kasih. InsyaAllah tahun depan mungkin kita akan bawakan lebih besar terutamanya perkembangan bola sepak di Malaysia. Salam hormat dari saya Zubin. Jumpa lagi.